Okey, Raja 8 menunjukkan titik A dengan koordinat 2, negatif 1. Okey ni. Okey, pada suatu sata kartes. Okey. Transformasi P ialah suatu pantulan pada garis Y sama dengan negatif X tambah 3. Okey. Dan transformasi T adalah translasi negatif 1, 2. Okey. So soalannya nyatakan koordinat bagi titik A di bawah setiap transformasi yang berikut. Okey, yang pertama T kuasa 2. Okey, ataupun ni sebenarnya adalah translasi TT, translasi 2 kali. Kemudian yang kedua adalah transformasi TP. Maksudnya kita akan buat P dulu, pantulan, and then kita akan buat translasi lah. Okey, so yang untuk transformasi P ni kita ada dia punya garisan pantulan . So garisan pantulannya ialah Y sama dengan negatif X tambah 3. Okey, so kita nak lukis garisan dia macam mana? Okey, yang ni kalau X ni kita pindahkan dia ke kiri ni kalau kita pindahkan ke kiri dia akan jadi Y tambah X sama dengan 3 kan. Okey, so bermaksud garisan tu okey, dia ada 2 poin lah. Pertama poin 03. Okey, kita boleh tandakan poin 03. Satu lagi poin 30. Okey. Sebab bila X kosong, Y dia 3. Okey, sama juga kalau Y tu kosong, maka X sama dengan 3. So kita akan dapat dua titik ni lah. 0, 3 kat sini. Okey. Dan satu lagi 3 yang ni 30. Okey, ni koordinat 30, satu lagi yang ni koordinat 03. Alright. So kita boleh buatkan garisan dia. So katalah ni dia punya garisan pantulan saya punya ni. So garisan pantulan dia macam ni lah. Okay, so kalau kita drag macam ni. Okay. So kita lebih kurang garisan dia. Okay, dekat sini 3, dia potong dekat sini 3 dan dekat sini pun dia potong 3 juga. Okay, faham yang ni? Okay, kemudian kita akan buat soalan yang pertama dahulu. Okay, soalan pertama ni, titik ni kita transformasikan dia melalui T, iaitu translasi 2 kali. Okay, dia punya translasi ialah negatif 1, 2 kan. Okay, so maksudnya ini adalah gerakan X, ini adalah gerakan Y. So kalau negatif 1, ini bermaksud kiri. Okay, gerak ke kiri 1 unit. Okay, kalau yang ni gerakan Y positif maksudnya ke atas. Okay, so daripada titik A ni kita gerak ke kiri 1 unit. Okay, gerak ke kiri 1 unit macam ni. Okay, kemudian naik ke atas 2 unit. Okay, 1, 2. Okay, so dia akan pergi dekat sini lah. Okay, ini image yang pertama. Kemudian kita ulang lagi translasi ni, gerak ke kiri 1 unit dan kemudian naik ke atas 2 unit. So dia akan pergi dekat sini. So ini titik ataupun titik image dia yang kedua. Okay, jadi bila kita nak jawab, okay, yang pertama tadi, okay, untuk yang pertama cara kita tulis jawapan. Okay, mula kita tulis dulu dia punya koordinat titik objek yang asal. Okay, objek yang asal dia punya koordinat adalah 2, negatif 1. Okay, kemudian kita translasikan dia. Okay, so ini untuk translasi. Dia akan jadi image yang pertama. Image pertama koordinatnya dekat 1, 1. Okay, kemudian translasi lagi sekali. Okay, dia akan pergi ke image yang kedua. So image kedua dia punya koordinat dia adalah 0, 3. Okay. So ini jawapan untuk yang pertama lah. Kemudian kalau untuk yang kedua pula,
Okey, titik asal daripada titik asal pergi balik titik asal sebab kita ini soalan 1 dengan soalan 2 ni adalah soalan berlainan. Okey, korang jangan confuse tak. Jangan pergi buat daripada titik A ni salah. Kita pergi dekat titik asal balik. Okey, dekat titik asal 2 negatif 1 ni pergi balik kat sini dan kita akan buat transformasi yang baru. Okey, pertama kita akan pantulkan dia. Okey, so pantulkan dia melalui garisan ni. Okey, so kalau pantulan, kita guna kalau lain pula. Okey, kalau pantulan maksudnya kita perlu gerakkan dia kepada garis pantulan. Okey, ikut saja kotak grid sama ada daripada titik ni asal ni awak ikut kotak grid naik ke atas ataupun awak boleh pergi ke kanan. Okey, dia sebenarnya akan pergi tempat yang sama. Okey, contoh kalau saya gerakkan dia ke kanan sampai ke garisan pantulan ni, okey, dia akan pergi sini, dia akan tiba kat sini lah. Sama juga kalau saya gerakkan dia ke atas, ikut garisan grid ke atas, dia akan pergi sini lah. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah bila kita gerakkan dia ke sini, kita akan buatkan dia bentuk, dia akan jadi bentuk segi empat. Segi empat sama. Kat sini 2 petak kan. Yang ni pun 2 petak kan. Jadi kita sambung dia supaya dia jadi segi empat sama. Okey, so gerak ke sini dan ke sini. So dia akan jadi segi empat lah. Segi empat sama. So point tu A ni dia akan flip. Okey, flip pergi ke sini. Okey. Dia akan pergi ke sini. Sebab jarak ni mesti sama jauh. 2 petak. 2 petak, 2 petak. Ini pun sama. 2 petak, 2 petak. Okey. Sebab dia akan membentuk segi empat sama. Bila kita flip, okey, ini pantulan, kita punya garisan pantulan kan. Dan kita punya titik asal kat sini, okey, dia sebenarnya dia akan flip pergi ke sini. Dengan semua jarak ni adalah sama. Okey. So maksudnya titik A dia dekat koordinat 4, 1 lah. Okey, kemudian daripada titik A prime ni, okey, kita akan buat transformasi kedua iaitu kita translasikan dia. Okey, so kalau translasi, yang ni kena gerakkan dia 1 unit ke kiri, kemudian 2 unit ke atas. Maksudnya daripada sini gerakkan 1 unit ke kiri, lepas tu 2 unit ke atas. So dia pergi sini pula. Okey, so ini dia punya titik image yang terakhir lah. Okay, jadi dekat ruang jawapan kita akan tulis macam ni, A titik asal dia 2 negatif 1. Kemudian transformasi pertama adalah P. Dia akan pergi image pertama. Image pertama dia dekat 4, 1. Okay. Kemudian transformasi kedua, translasi, dia akan pergi ke image kedua. Koordinatnya adalah 3, 3, 3. Okay, sini 3, sini pun 3. Okay. Itu cara untuk kita tulis jawapan lah bagi soalan A. Okey, boleh faham? Okey, kemudian next kita pergi ke soalan B pula. Okey, soalan B biasanya kita kena perihalkan transformasi. Okey, raja di bawah menunjukkan 2 segi 4 A, B, C, D dan A, E, F, G yang dilukis pada suatu krates. Okey. Segi 4 A, E, F, G adalah image bagi segi 4 ABCD di bawah gabungan transformasi PQ. Okey, so maksudnya yang ini adalah dia punya objek. Okey, ini adalah image yang kedua. Image yang kedua Okey. So sebab dia ada 2 transformasi lah. Pertama Q, kemudian P. Okey. Jadi soalannya kurangkan selengkapnya transformasi yang satu Q apa? Okey. Kita buat Q dulu, lepas tu baru dia jadi P lah. Okay, so perhatikan kita punya objek ni dengan image ni dia punya orientasi dia dah terbalik kan. Okay, dia dah macam berpusing. Okay, jadi kemudian dia jadi besar. Okay, jadi yang kita confirm mesti yang kedua ni adalah pembesaran. Okay, so yang ni adalah pembesaran lah. Okay, so yang pertama ni, yang pertama ni sebab kita nampak dia berpusing kan. Jadi sebenarnya ini adalah transformasi Q ni adalah putaran. Okay, putaran Jadi bila dia putar,
Okay, kita boleh lukiskan sebab dia tak bagi image yang pertama macam mana. Okay, tapi kita boleh bayangkanlah image pertama dia mesti jadi macam ni. Okay, ini image pertama. Sekejap, saya lukis dulu. Ini dia punya image yang pertama. Boleh nampak tak? Okay. So daripada objek ni, dia berpusing, dia jadi image yang pertama. Kemudian daripada image yang pertama ni, dia dibesarkan menjadi image yang kedua. Okay. So yang pertama ni adalah putaran. Okay, putaran kita mesti sebut 3 benda. Okay, 3 benda iaitu dia punya sudut, okay, arah, kemudian dia punya pusat putaran lah. Okay. Kalau pembesaran pula kita kena sebut 2 perkara iaitu dia punya pusat dan juga dia punya faktor skala. Okay. So kat sini untuk yang Q, yang putaran ni, okay, sudut dia, okay, perhatikan dia punya pergerakan dia ni macam berpusing kan. Berpusing. So kita kalau sudut jadi antara 2 saja, sama ada 90 ataupun 180. Jadi yang ini adalah bukan 90 kalau 90 dia gerak sikit je, sama ada dia kat area sini ataupun area sini. Okey. Tapi yang ni dia gerak macam ni, dia pusing terus. So maksudnya yang ni mesti 180 darjah lah. Okey. So kalau kita putar dia 180 darjah, maka kita tak perlu mention arah. Okey, kenapa kita tak perlu mention arah? Kerana pergerakan 180 darjah dia sebenarnya sama ada ikut arah jam ke atau ikut lawan jam ke, dia sebenarnya sama je. Dia akan sama. Jadi arah tak perlu sebut. Kalau 180 awak tak perlu sebut arah. Tapi kalau putaran tu 90 darjah awak kena sebut arah dia sama ada ikut jam atau lawan jam. Okey. So yang ni pusat putaran dia memang kita clear lah, nampak sebab bila ada satu titik di mana titik objek tu dan titik image dia tidak maksudnya dia tak bergerak, dia dekat tempat yang sama, so maka automatik itu akan jadi dia punya pusat putaran. Sebab kalau perhatikan ini A kan, A ni tak bergerak, titik objek pun kat sini, yang image pun sama. Tapi kalau macam B, B ni suppose B dah bergerak, dia pergi sini. Okay, C pun dah gerak juga, C dia dah pergi dekat sini. Okay, kalau D dia dah pergi sini, dia bergerak. A saja tak bergerak. Jadi maksudnya pusat putaran dia dekat A. Okay, boleh boleh faham Okay. So jadi kat sini kita akan tuliskan jawapan dia. Okay, so Q ialah okay, putaran okay, 180 darjah. Okay, 180 darjah pada pusat A. Okay, pusat A ni kalau kita nak bagi dia punya koordinat dia adalah 3 dan 6. Okay, so kita tulis macam ni. Ini untuk Q lah, jawapan untuk Q. Okay, kalau untuk P pula, okay, kalau untuk P, kita kena dapatkan pusat dan juga faktor skala. Okay, pusat. Okay, kalau pusat untuk pembesaran punya kes pun sama juga. Kalau titik objek dan titik image yang sepadan, dia dekat tempat yang sama, tak bergerak, dia tak berubah, maka itu akan jadi dia punya pusat, automatik pusat juga. Okay, sebab kalau kita perhatikan yang titik A ni untuk image yang pertama ni dengan titik A untuk image yang kedua dia sama, dia tak berubah. Okay, dia dekat sini juga kan. So maksudnya automatik dia akan jadi pusat pembesaran lah. Tapi kalau macam contohnya yang ni dia dah pergi sini, okay, yang ni dah pergi sini, yang ni dah pergi sini, dia dah berubah kan. So A saja yang tak berubah, maksudnya A ni dia akan jadi pusat putaran. So pusat ni dekat A juga. Okay, kemudian faktor skala. Okay, faktor skala kita cari dengan faktor skala K, kita cari dengan mengira saiz image bahagi dengan saiz objek. Okay,
So kat sini awak boleh pilih mana-mana sisi yang sepadan lah. Contohnya nak bandingkan sisi yang ni dengan yang ni. Okey, sisi BC dengan sisi EF. Boleh. Ataupun awak nak bandingkan tapak dia pun boleh. Sisi AB bandingkan dengan sisi AE. Okey, mana-manalah. Okey, contohnya saya ambil tinggi dia. So kalau tinggi image ni, okey. Tinggi image ni 6. Okey, 6 6 unit. Okey, bahagi dengan tinggi yang objek 2 unit. So, kita akan dapat 1 skala di 3. Right? Okay, jadi cuma kita tulis saja. So, kat sini P ialah pembesaran pada pusat A. Okay, sama juga tadi A. Koordinat dia 36. Okay. Dengan faktor skala 3. Okey, faktor skala 3. Okey. So ini dia punya huraian lah. Okey, kemudian dia ada satu lagi soalan berkaitan dengan okey, soalan nombor 2 kita soalan nombor 2. Huraikan satu transformasi tunggal yang setara dengan PQ. Maksudnya daripada objek yang asal ni dia terus besar macam ni. Okey. Jadi kalau daripada objek asal terus besar, maka confirm lah dia punya transformasi tunggal dia adalah pembesaran lah. Okey. Jadi pembesaran, okey, pembesaran dia pusat dia sama juga. Okey. Faktor skala pun sama juga sebab dia besar 3 kali ganda kan. Okey. Tetapi dia ada beza sikit. Okey. Yang untuk transformasi tunggal tu ialah pembesaran. Okey. Pada pusat yang sama. Okey, pada pusat A juga. Okey. Dengan koordinat 36. Okey, tetapi dia punya faktor skala ni kena ubah sikit dengan faktor skala negatif 3. Okey, kenapa kita letak negatif? Okey, kerana dia punya objek dengan image terbalik. So bila objek dan image-nya terbalik, okey, maka pembesaran tu dia punya faktor skala dia mesti letak tanda negatif. Okey, right, faham okey, betul last one. Diberi bahawa luas segi 4 AEFG, AEFG adalah image mewakili suatu kawasan luas 180. Okey, maksudnya dia bagi luas image lah. Hitung luas dalam sentimeter persegi, segi 4 persegi. Maksudnya kita kena cari luas objek. So yang ni kita pakai formula. Okey, formula dia luas image. Okey, sama dengan faktor skala kuasa 2 darab luas objek. Okey, sekarang kita diberi luas image. So luas image ialah 180. Okey, faktor skala ialah 3. Okey, kita gunakan yang tadi faktor skala 3. 3 kuasa 2 darab luas objek. Luas objek ni lah yang kita nak cari. So maksudnya 180 bahagi dengan 3 kuasa 2, 9 sama dengan luas objek. Maka luas objek sama dengan 20 cm persegi. Okey, so itu jawapan untuk soalan nombor 3. Okey, clear? Okey, saya harap clear.